Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah Taala masih berikan kesempatan masa dan waktu dalam keadaan kita ber-PKP ini, tuan-tuan. Tapi PKP kali ini tak teruk macam PKP hak tahun lepas ni. Tak boleh nak pergi mana, nak langkah jengkel keluar rumah pun takut waktu tu, tuan-tuan ni. Satu kes 200, 100 lebih. La 3,000 orang tak peduli dah. 4,000 orang tak peduli dah. 5,000 kita kata ni hari ni 5,000, dia kata baru 5 bukan 8. Tahu ni. Boleh duk dengar kuliah lagi, tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Penjarakan pun tak apa nak ada. Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Anti baby lah. InsyaAllah yakin satu lah, tuan-tuan ni, kita duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni, duduk dalam majlis ilmu ni, Allah jaga. Tidak? SOP kita jaga. Yang penting Allah lagi jaga kita, insyaAllah. Doalah jangan putih, mudah-mudahan wabak ni Allah Ta'ala angkat dengan sesegera mungkin dan kita dapat hidup, menjalani hidup seperti biasa balik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak boleh nak mukadimah panjang pasal cakap Ansya ya. Jitera Ansya berapa? Kalau kod dia 8.42 Jitera sama no. Ingatkan 8.50 lebih. Jadi kita nak sambung kitab kita pada muka surat 14, kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 14. Kalau kitab saya lah, baris nombor 4 daripada bawah. Kalau kitab saya hadis Nabi tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Nabi SAW sebab kita masih duduk di bawah fasal yang keempat pada menyatakan perut. Nabi kata apa dia? Nabi kata la yadkhulul jannah, takkan dapat masuk syurga. Kalau perbuatan ni, tindakan ni kamu duk buat, Nabi habaq kat kita maklum. Kalau perbuatan ni kita duk buat, takkan dapat masuk bau syurga. Kalau takkan dapat masuk ke dalam syurga, kata ulama setengahnya, bukan sekadar tak dapat nak masuk ke dalam syurga, bau syurga pun hang tak dapat nak bau. Apa dia? Lahmun, Nabi kata daging, nabata min haram, yang tumbuh daripada hasil permakanan yang haram. Ni Nabi nak abang kita ni. Sebab tu satu benda yang nak sumbat masuk dalam mulut kita, Pak Long. Satu benda yang nak sumbat masuk dalam mulut kita, maklum, kena pastikan kehalalan benda tu dulu. Kalau hang duk sumbat masuk benda yang haram, hang jangan duk harap nak boleh masuk dalam syurga. Nabi abang bahasa terjemah kot tu lah. Kalau hang duk makan mentega darah benda yang haram, jangan duk harap nak boleh masuk ke dalam syurga. Cek balik balong. Kadang-kadang betul. Kadang-kadang betul. Kita kerja ni kerja betul dah. Kerja ni betul dah, duk pergi buat kerja, duk makan gaji apa semua. Kan? Betul dah kita duk buat tu, tapi dalam kerja kita tu ada benda yang kita duk buat tak berapa nak elok. Apa dia? Rasuah.
Contoh. Saya tahu orang malam ni tak ada jenis panggil tu ni, ada duduk dalam surau ni tak ada. Insya Allah. Dia pilihlah, dia ni pun ada kuasa sikit, adalah power sikit. Dia boleh sign dia ni laku. Dia kalau bahasa orang kok dia kata kalau nak buat apa pun jenis tumbuk rusuk ke apa lepas duk panggil ni. Ingat, benda tu haram. Bukan syubhah, haram. Bila kita duk ambil lagu tu tuan-tuan, duk balik duk jamu anak bini kita, kadang-kadang dia main satu peringkat tua ni, dia main satu peringkat dah pencen 10 tahun. Dulu masjid pun dia tak berapa nak main, dulu surau pun dia tak berapa nak kenal, tangga masjid pun dia tak tahu ada berapa anak tangga, surau pun dia tak tahu, bukan dekat nak tangga, pintu nak masuk ke mana pun dia tak tahu. Tiba-tiba lah ni dia berubah, dia dah berubah. Dia main ni ustaz duk baru duk cerita. Bila ustaz duk dia tunduk. Tuan-tuan, kalau ustaz kata, tuan-tuan kena bersyukur. Main-main mengajak ustaz duk tibai, bukan tibai siapa, umum. Ni bila kita duk cerita bab benda haram, kena ulah. Tapi kadang-kadang kalau ulah terlajak, orang marah pula. Masalah agak orang ni. Tuan-tuan ingat ustaz ni semua orang suka? Tuan-tuan tak ada. Kalau ustaz duk main duk cerita bab haid dengan nifas, tak apa. Ni bila kita nak cerita benda haram, dia kena kupas. Mau tak kupas tak faham. Bila kupas terlebih, orang nak marah. Betul tak? Saya mangli dah bab orang nak marah ni, mangli dah tuan-tuan. Dah kita nak abang benda betul, orang marah. Nabi nak abang benda betul dulu baru orang marah. Kan? Bini saya duduk kata, abang tak apa orang duduk kata macam buat bodoh, nak buat lagu mana? Kita pergi mengajak nak kena ubah orang, kena kata ke orang. Bila kata ke orang nak marah, mana sabar? Saya kata bang bini saya, kalau tak mau bagi orang duk kata kat kita, mengajak tajwid dengan marhaban, orang tak marah. Betul tak belum? Kuliah ni mengajak bab tajwid, orang tak marah, lu kena kata ke orang. Tapi mat duk kena kerak. Kalau ustaz mengajak tajwid ni, mat memang dia kena terkerak. Ni mat apa? Mat lagi. Yang kedua ajak marhaban, orang tak marah. Bila kita main mengajak ni nak kena kata, sebab tu orang tak suka. Biasa. Bila orang, kita nak abang benda betul. Tapi saya nak abang kat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau main mengajak, ustaz-ustaz duk main duk kata, tuan-tuan syukur. Tuan-tuan syukur. Kita tak betul. Kita buat benda tak betul. Manusia mana ada betul ke semua tuan-tuan. Saya mengajak ni pun banyak benda saya tak betul. Bila kita buat benda tak betul, siapa nak tegur kita? Cuba tanya ni. Pak Long hak umur 60, hak umur dekat 70 ni. Siapa nak kata kat Pak Long? Nak suruh mak pak main tu tegur, mak pak tak ada dah. Dua-dua meninggal dah. Siapa nak abang kat kita, nak kata kat kita? Bini kita nak tegur. Tak berani. Pergi gaya bini duk buka mulut, dia kata ni, hang tadi cakap apa lebih-lebih ni? Ni bagi biar diam. Anak-anak tak berani nak tegur. Bila anak nak tegur, dia kata hang ni anak derhaka. Jadi duk main duk mengajak, tiba-tiba ustaz duk main kata. Tuan-tuan kena faham lagu ni. Ustaz bila dia main duk kata, contoh saya atau ustaz-ustaz yang lain, ada orang duk kata aku tak apa suka sebab ustaz ni duk kata ke orang. Kalau ustaz ni main bercakap, yang membenarkan ustaz ni main, yang mengizinkan ustaz ni main mengajak Allah, yang mengizinkan tuan-tuan main ni Allah, yang mengizin kalimah ni keluar, suara ni keluar daripada mulut ustaz adalah Allah. Bila semua ni daripada Allah, pum kena atas kepala. Tuan-tuan kena fikir satu, Allah Ta'ala nak tegur aku ni. Boleh tak start daripada malam ni kita ambil lagu tu? Malam esok ada ustaz main mengajak. Ada ustaz main mengajak malam esok. Surau tuan-tuan ni, saya duk faham lah daripada abang tu tiap malam ustaz main, tuan-tuan dia tak main. Ustaz ni tiap malam duk main, betul ya? Kau nak marah pula? Lagi dia duk pergi kerak-kerak tu, dia pergi lempak mula Facebook lah, jadi macam rela itu. Ustaz ni duk main tiap malam, betul ya? Tuan-tuan dia tak main tiap malam. Bisa lah tu, film marah. Malam esok ada ustaz main. Bila ustaz main malam esok, tuan-tuan main. Tiba-tiba ustaz tu duk bubuh, dia duk bubuh. Tuan-tuan jangan duk kata ustaz ni duk kata kat aku. Saya nak tanya tuan-tuan, saya main tadi ni tuan-tuan duk main, duk ramai-ramai ni, duk sana put dinding belaka ni. Berapa orang di kalangan tuan-tuan saya kenal agak-agak?
Sebelah tangan ni 5 jari ni bilang pun tak habis yang saya kenal. Lepas tu tuan-tuan nak kata ustaz kata kat tuan-tuan lagu mana ustaz ni tak kenal tuan-tuan. Faham tak? Lain kalau saya kenal tuan-tuan, saya duk bagi tu dia kata kat aku, ni saya tak kenal. Kena kot teh kepala, dia buat lagu buat tak tahu tu. Kadang-kadang haduk mengajak ni, kami haduk mengajak pun kena. Kami haduk mengajak pun kena. Besok sebab tu kita nak jadi baik. Kita bukan baik. Kita bukan baik. Orang kata ustaz baik. Saya bukan baik. Cuma Allah Ta'ala letak dalam pandangan mata tuan-tuan nampak ustaz ni baik. Saya lah bukan orang lain. Saya ni bubuh dengan berjubah, bubuh dengan lebay. Saya ni tuan-tuan nampak baik. Sebab apa? Allah Ta'ala sayang kat saya, dia bubuh dekat mata tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan nampak baik. Tuan-tuan nampak baik. Orang tengok tuan-tuan, orang duk hormat. Tuan-tuan pakai, Allah Ta'ala letak dalam pandangan mata orang nampak tuan-tuan baik. Sebab tu kita jangan duk perasan sangat kata kita baik sampai kita duk kata orang ni tak baik. Jangan. Kita pun Allah Ta'ala jaga bagi orang nampak baik. Kalau Allah Ta'ala buka, mampu kita tuan-tuan. Itu cerita lama kita dulu. Kita pun berubah mai. Allah ustaz, malam ni baru tahu ustaz, duk makan benda yang haram ni ustaz. Neraka tempat yang utama untuk saya ustaz. Persoalan ni ustaz, masa duk kerja dulu saya duk buat dah lagu mana? Persoalan dia benda ni saya buat dah dulu ustaz. Saya jadi ketua pengarah sana, saya jadi ketua pengarah sini, tak nak pencen. Saya ada lah duk rekomen tu, jadi senang cerita lah ustaz. Rasuah lah ustaz. Lah lagu mana? Yang pertama bertaubat. Yang pertama bertaubat. Ada lagi tak duit-duit dalam akaun hang yang ada sumber rasuah? Ada ustaz. Pi wak keluar semua. Pi carilah tamanah masjid hang nak buat benda-benda yang tak apa nak ni lah, jamban, parit. Ada tak kampung-kampung hang kita duk naik ni? Allah tuan-tuan pi ikut belah batis ban pida ni, dia punya lubang ni. Balik kenuri lepas bagi satu siang gulai rebung, sampai rumah tinggal rebung gulai tak ada. Duk lalu kat atas jalan batis ban pida ni. Duit hang ada tak lebih tu? Lagi dia kata hina geng pida pula dah. Payah nak ceramah lah ni. Bila dia duk kerak-kerak dia berkata ni geng pida pula mah. Macam itu rela. Dia kita ceramah 3 minit, dia pi kerak sampai tinggal 1 minit 31 saat. Lempak masuk dalam sosial media, orang kata saya maki rela. Tuan-tuan, sekandang kena maki. Saya pun duduk pagi tu duduk buka-buka apa dia ni, duduk geng rela ni, duduk hantar 2-3 WhatsApp, duduk marah ni. Kita buka-buka la ilaha illallah. Dia pi kerak, dia lempak masuk. Bila lempak masuk, tuan-tuan, ustaz tahu tak orang mana yang buat ustaz? Tahu orang mana buat. Lagi saya tahu. Saya pun hari tu duduk tak apa nak mau layan, tengok-tengok kawan-kawan dia telefon buatlah video penjelasan. Saya pun duduk tengok aku ceramah tak mana ni, kok lepas kerak muka aku, suara aku tak mana duduk ceramah. Sebab saya duduk ceramah, saya pun dia kata bukan aku maki rela. Aku ni suara aku lepas pedit lah. Abang Zat kat kawan cari Zat ni tanah lepas pun budak-budak ni dah kunah-kunah jumpa video asal nu bulan 10 tu. Ceramah bulan 10 tu. Viral masa tu satu ceramah dan satu nerai. Isu apa nama saya kata tu program reality TV melahirkan apa semua ni ingat Miss Gera apa semua tu. Satu tu kalau betul-betul tuan-tuan dia kena kerak bulan 10 itu dia viral dah. Pasal apa viral hak benda ni tak viral. Saya pun kata kerak mai aku nak tengok. Kita pun buat video penjelasan apa semua, alhamdulillah bubuh. Bila bubuh hak mana haduk maki sekandang tu minta maaf, yang nu telefon minta maaf, yang ni WhatsApp minta maaf. Hak rela seremban telefon, rela pahang telefon, rela perlih telefon, rela jitra telefon pakai duk minta maaf. Alhamdulillah. Saya buat video. Saya kata yang mana yang maki saya maaf. Bini saya kata yang abang duk maaf pasal apa orang duk maki. Dia maki saya sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak tahu. Benda betul tak? Kalau dia tahu benda betul dia tak maki. Hak duk maki tu pun telefon sekanak lah.
Tak harap nak jawab ni, duk WhatsApp masuk, yang duk call masuk. Lah kali kita kata tak payah duk call lah. Saya yang mana maki saya maaf lah. Seremban tu kata kami ni memang minat ceramah ustaz, minta maaf lah ustaz, kami terpercaya apa semua, tak apa, saya kata saya maaf. Hak di kalangan yang geng-geng yang duk viral ni tuan-tuan, naik motor dengan mak dia accident, mak dia jadi pendarahan dalam kepala, esok tu meninggal dunia. Lepas tu baru telefon minta maaf. Sebab tu saya kata yang kadang-kadang ni yang duduk viral ni, kita kata geng-geng cyber trooper. Geng-geng cyber trooper duduk viral. Secara peribadi saya maaf geng-geng cyber trooper yang duduk viral, maaf. Sebab apa? Sebab mereka kerja. Sebab apa mereka kerja? Nak cari duit. Kalau saya tak maaf, kerja mereka buat tuan-tuan, duit mereka dapat tu bukan sumber yang halal. Betul tak? Duit tu dia balik sumbat makanan dalam mulut anak, sumbat makanan dalam mulut bini, sumbat makanan dalam mulut mak bapak. Haram. Fannaru aula bih, Nabi kata. Saya maafkan. Hak mana yang maki, yang mana yang viral, saya maafkan. Lepas tu yang ustaz tak maaf, yang saya tak maaf, yang hidupkan fitnah tu. Saya pun kaji balik, saya pun renung balik tuan-tuan. Saya tahu ni yang duk buat, yang duk kerak ni geng mana, saya tahu. Tuan-tuan tengok pun tuan-tuan tahu. Satu kumpulan, mereka ni yang duk viral lebih ni. Mula cyber trooper viral. Bila benda tu dah ranak, orang pun dah duk nampak kebenaran, orang duk minta maaf, tak dan nak puas hati, mereka pula yang viral malam tu. Tapi saya tak layan. Sebab apa tak layan? Bukan sekali tuan-tuan, 7-8 kali dah kena. Bila benda duk main 7-8 kali, dia jadi mangli lah. Tuan-tuan, bila kita cek balik 4 hari sebelum benda tu viral, daripada ni lah isu video rela apa, sebelum 4 hari sebelum benda tu tersebar, saya ada viralkan satu video. Kalau tuan-tuan tengok isu dia, berapa ramai orang Melayu Islam murtad pasca PKP. Tuan-tuan dah tengok video tu? Ada tengok dah belum? Saya bagi satu poin untuk orang buka kepala, buka minda. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada terfikir tak? Berapa ramai orang Islam murtad selepas PKP? Tuan-tuan ada fikir? Ustaz, berapa ramai? Cari. Yang saya jadi terfikir tu tuan-tuan, bila mana orang tunjang dia duk sewa rumah kat tunjang. Asal dia apa nama pokok sena, duk sewa rumah kat tunjang. Kerja di Langkawi, kena buang kerja, tempat kerja dia tutup, hotel tu tutup, dia kena buang kerja, dia balik main sewa rumah di Penat Abad Tunjang. Tuan-tuan ingat tak bulan 1 saya main ceramah di sini, bulan lepas. Dia nak jumpa saya kata tak apa, saya nak ceramah di Jitera, mengajak di Jitera. Balik daripada surau tuan-tuan. Dia kata dia naik motor ni ustaz, sampai dekat Taman Naga dah. Berhenti dekat Taman Naga tu tersedak. Betul-betul dia nak pergi minta duit dekat gereja. Kalau kena convert agama, convert. Keluar, murtad. Kalau murtad. Benda tu jadi dekat saya. Benda tu main depan mata saya. Kalau saya tak habaq bagi tuan-tuan fikir, orang Islam fikir, kita bila sebut kata PKP, bila sebut kata darurat, yang kita duk nampak daripada skop politik. Kalau orang politik, tuan-tuan duk ulah dalam media sosial pun bab politik. Kalau tanya dekat orang ekonomi, dia cerita bab ekonomi. Lah saya bagi benda lain. Tuan-tuan fikir tengok, selepas PKP berapa ramai orang murtad. Alhamdulillah, video tu jutaan orang tengok. Jutaan orang tengok video tu. Yang call saya, yang duk teriak apa semua, ramai. 4 hari ya tuan-tuan, bagaimana mereka nak alih? Saya yang duk cerita bab murtad ni, mereka nak alih bagi nampak saya buruk.
Orang Melayu kalau alih sikit perhatian, dia lupa dah anu. Apa ustaz ni, dia duk cerita murtad, dia pun duk hina rela, nampak? Tuan-tuan tengok balik video saya. Geng yang rela ni telefon saya, betul ustaz, kami minta maaf, kami terpercaya. Ustaz, betul-betul ustaz. Video ustaz tu, mereka nak lagakan ustaz dengan kami kerana politik. Saya kata itu satu. Yang kedua, yang paling besar, mereka nak tutup tentang video murtad tu. Politik ni satu lah. Kalau tuan-tuan tengok lama mana dah setahun saya duduk main mengajak tempat tuan-tuan, dah saya tersentuh politik, tak ada. Satu. Mereka nak yang satu politik lah. Tapi yang besar lagi, dengan harapan mereka, bila isu video tersebut rela tu, dia boleh tutup sat perhatian orang tentang isu murtad. Dia boleh tutup sat tentang isu murtad. Tentang fikir. Tapi ustaz ada duk rasa, tak ada rasa apa, tuan-tuan, relax, tak ada apa pun. Tak ada rasa apa, sebab tahu dah kalau kita duduk tahun ni, bersiap sedia lah. Bila saya kena ada seorang guru saya telefon daripada KL. Assalamualaikum Ustaz Usab. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah ana. Ustaz boleh kata alhamdulillah kat ana. Alhamdulillah. Pasal apa orang boleh fitnah hantar? Sebab kebenaran yang hantar bawa. Kalau hantar tak bawa kebenaran, hantar tak cakap benda betul, mana ada orang fitnah? Isu jari tengah tu, biasa tuan-tuan. Jadi bukan kerana benda tu orang duk hentam, orang di kita ada Allah, aku tak mau dah, aku tak mau nak ceramah dah, tuan-tuan. Kalau perangai tu Nabi ambil, kata sampai ada Islam kat kita, kena halau keluar, kena maki, kena fitnah, Nabi lagi dahsyat. Nabi lagi dahsyat. Kalau kita kata aku nak ikut Nabi, aku nak perjuangkan apa yang Nabi berjuang, Nabi dia bukan main takat duk ceramah pam dapat 300 balik lena Pak Long. Nabi bawa Islam, Nabi kena maki tak? Nabi bawa Islam, Nabi kena fitnah tak? Nabi bawa Islam, Nabi kena serang ke tak? Ya, kalau betul hang nak ikut sunnah Nabi, hang kena terima apa yang Nabi buat. Tapi kalau sekadar fitnah murahan, cacian, makian, saya kata saya maafkan semua. Yang maki saya maaf, yang viral saya maaf, saya berterupa saya maaf. Yang saya tak maaf, orang yang lahirkan fitnah ni. Sebab apa dia? Orang ni Allah Ta'ala laknat. Al-fitnatu na'imah la'anallahu man ayqazaha. Fitnah tu duduk lena, siapa pergi gerak fitnah tu jaga, Allah laknat dia. Hak laknat ni saya tak maaf. Doa saya minta Allah Ta'ala laknat dia juga. Tuan-tuan, selepas 4 hari benda tu viral, video saya duk cerita bab orang Islam yang murtad pasca PKP, tahu kenapa? Kalau saya tak habaq, tuan-tuan tak tahu. Kalau saya tak habaq, umat Islam tak tahu. Golongan musuh Islam buat kerja ni, tuan-tuan, dia bukan cerita ke orang. Dia tak cerita ke orang, tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan dengar mana-mana geng Kristian ataupun tidak, mereka kata syukur kepada Tuhan Yesus. Contoh, hari ini kami telah murtad 186 orang Islam. Ada? Tak ada. Gerakan mereka takkan cerita pada orang. Sebab apa dia, tuan-tuan? Sebab orang tak tahu apa yang mereka buat. Faham ke tak saya cerita ni? Bila orang tak tahu mereka buat, orang tak jadi bimbang. Tapi bagi orang yang kaji, bagi orang yang selidik, bagi orang yang tahu cerita, sebab tu Nabi kata kefakiran itu lebih membawa kepada kekufuran. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh turun dengan saya, tuan-tuan tengok bagaimana orang susah.
Kalau tuan-tuan boleh turun dengan saya, tuan-tuan tengok orang yang terputih makanan. Saya buat Jumaat lepas. Jumaat kemarin dulu, Jumaat minggu lepas. Tengok orang-orang ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak tahu orang susah ni Pak Long. Kita tak tahu orang susah. Kita tengok rumah dia ada rumah batu apa, kita ingat dia senang. Saya pergi bagi makanan. Tengok-tengok Mak Long tu, dia tengok saya, dia pegang kotak tu, dia tengok saya. Ayak mata duk kacau ni. Duk, orang kata apa? Kacau apa? Takung. Saya pun bagi beras, gula, kopi, magnasiah kita bagi dia berkacau. Kalau kita orang main bagi, orang yang ada Allah bagi beras, begitu dia dapat dia tengok. Terima kasih Ustaz, dia kata begitu. Saya pun tak apa. Petang tu anak dia telefon. Terima kasih Ustaz, saya dah kena barang kerja apa ni Ustaz. Barang dapur pun dah terputih berapa hari dah Ustaz. Baru ni pergi jumpa orang sakit, dapat barang tu, dia panggil bini dia, nah ambil tak, dia kata, simpan Ustaz bagi ni. Alhamdulillah lah, dah terputih dah. Benda makanan nak terputih, kemarin kita duk doa ke Allah, abang laki tak boleh kerja dah sakit apa, bini pun kerja gutu-gutu lah, anak duk sekolah apa. Dia kata kemarin duk doa ke Allah Ustaz, dah beras, gula, kopi nak terputih. Hari ni Allah Ta'ala hantar Ustaz mai bagi. Saya duk pi ni tuan-tuan. Orang kata Ustaz ada angan-angan nak masuk calon kot. Saya nak abang betul-betul kat tuan-tuan. Nak tolong orang ni tak perlu jadi wakil rakyat. Hak ramai dah jadi wakil rakyat, bukan tolong rakyat, sapu duit rakyat. Betul ke tak? Dekat nak belah raya baru dia nak main muka penuh kat dinding rumah kita. Kita pun pangkah-pangkah 5 tahun hilang. Celaka kita kata. Kita bergerak dah celaka, tarik balik. Kita pun marah jenis natang serondoi betul ya, kita kata kan. Dekat belah raya baru duduk ni. Saya duduk pi ni tuan-tuan, saya tercabak sebenarnya kadang-kadang. Tuan-tuan ni habaq PKP ni. Ada maklum sampai kita sampai ke rumah lepa ni maklum. Kita duk ingat kita awal dah. Sampai ke rumah lepa ni, masuk tengok kotak hak yang bukan Islam sampai dah. Tubuhan Buddha. Kotak tu dia tulis pertubuhan Buddha, bukan pertubuhan kuda pula dah. Buddha. Sampai dah. Telefon saya dari Penang, Ustaz, ada apa-apa, saya tak mau duit, saya nak Ustaz tolong beli susu, pampers apa semua. Saya kata tak apa, bagi alamat saya post. Dia snap gambar mai kat saya, dia kata Ustaz, yang gereja bagi habis dah, ni nak minta kat Ustaz. Minta maaf saya nak cakap tuan-tuan. Dan saya bersedialah, lepas ni orang nak buat apa kat saya, nak fitnah apa, fitnah lah. Yang penting saya nak cakap benda yang benar, saya nak bagi tahu kepada orang Islam. Sebab orang duk nilai, kadang-kadang saya duk turun, orang kata ni kerja politik. Saya bukan kelapak nak jadi wakil rakyat. Saya ingat wakil rakyat senang belum. Takdan kita jaga lena lagi daripada duk beratuk dah depan rumah. Nak jadi wakil rakyat senang. Tapi saya fikir lagu mana aku nak balik berjumpa dengan Allah Ta'ala kelak. Telefon kita ni Ma'at Tahfiz nak tutup. 4-5 bulan dah, 12,000, 13,000, 12,000, 13,000 bagi. Tak benar saya nak cerita ke orang tuan-tuan. Minta maaf nak abang. Ni hari ni Ustaz cerita pasal apa? Nak abang. Tuan-tuan ingat jadi pendakwah ni takat duk main duk mengajak balik. Lain ada. Sampai bulan ni, lepas tu saya bagi gaji awal bulan itu. Lepas kata Ustaz, cukuplah kami tak mau dah kita tutup sekolah tahfiz. Bulan 1, alhamdulillah lah masa tak jadi PKP pada dulu ni, duk niaga, duk ceramah ni ada duit lebih sikit. Saya ni dulu ni suka simpan mah, beli mah simpan, beli mah simpan.
Sukalah beli emas sikit-sikit maklum kan. Hak bini saya nak belang barang kemas tu, dia beli sendiri lah. Kita topak 200-300 tu tak apa lah. Saya suka beli emas bar tu, gold bar tu. Ada duit sikit, saya beli emas simpan. Bulan lepas tuan-tuan, nak abang kat Pak Long, saya umur tahun ni 31 tahun. Tak pernah lagi duit terputus dalam hidup saya. Tak pernah lagi kaki saya masuk kedai pajak gadai. 31 tahun saya hidup maklum, duit saya tak pernah terputus. 31 tahun akaun bank saya tak pernah tinggal 200-300 ringgit lah tinggal. 31 tahun saya hidup, kaki saya tak pernah langkah masuk pusat pajak gadai. Ar-Rahnu Yapim, tak Yapim, muah Yapim dah. Saya duk tengok, aku ada ni, aku duk ada. Orang habaq nak tutup Mahat Tafiz. Aku nak simpan mah ni ke aku nak balik jawab dengan Allah? Malam tu dia sembang dengan bini saya. Sembang dengan bini saya. Bini saya kata, abang tolong tekat padang patut dah lah abang sampai nak teruk abang ni tak payah lekut. Saya kata tak apa. Allah Ta'ala jawab terus jawapan malam tu. Saya buka satu kitab dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam fiqh sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali, kalau tak silap saya buka malam tu duk baca. Terus dia cerita bagaimana satu hari Nabi balik berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Balik rumah Aisyah, Nabi tanya Aisyah, terjemah bahasa kita lah, terjemah bahasa kita terang, yang ada apa-apa lagi tak yang kita tak bagi lagi dekat Allah? Nabi tanya Aisyah, ada apa lagi dalam rumah ni yang kita tak bagi lagi dekat Allah? Aisyah kata tak ada apa dah, tinggal hanya cincin rotan yang menjadi hantaran waktu kahwin lu ni. Cincin belah rotan ni Nabi buat, Nabi bagi ke Aisyah masa kahwin. Yang ni yang tinggal. Lebih kurang cincin saya ni lah tuan-tuan ni kayu kokar. Bukan berapa ringgit ni. Beli ni hadiah. Sebab saya duk pakai cincin banyak yang apa nama, yang perak apa semua digatai kat celah tangan ni. Lah kali boh kokar ni saya jual boh. Ni tuan-tuan, kalau nak pergi gadai ni, cincin kokar laku ke Pak Long? Gigi meh Pak Long harga elok lagi pada cincin ni. Tuan-tuan jaga lah ni. Duk lena, duk nganga dalam kuliah ni gigi meh kokok geng hak take pit meh cabut waktu duk lena. Mengkit-mengkit gigi tak ada dia pergi jual. Aisyah kata ni yang tinggal ni cincin gelang cincin rotan yang menjadi hantaran waktu menikah dulu ni. Nabi kata wa mah. Aisyah pun buka bagi dekat Nabi. Nabi kata aku tak mau kerana cincin ni nanti aku nak menjawab di akhirat. Wa mah kita bagi dekat Allah. Saya ada kata aku buka kitab ni pasal Allah Ta'ala izin ni. Duk selak kena tajuk tu malam tu. Sebelum tu duk kata ni nak pergi pajak. Buat keluar pergi pajak. Bayar gaji bulan 1. Habis bulan 2 ni saya tak ada apa dah nak bagi tuan-tuan ni. Abang tu kat tuan-tuan 4 bulan dah tak boleh sepeda. Dekat PKP ni. Maklum gelak apa lah. Ada apa ambil kesang bini kat kau tepi tak mau luruh. Takut duk mayang syah dengan tuan-tuan mungkin rakaat kebat sepeda luruh kan. Lah saya pun nak ikut Pak Long nak tak ada pakai tu tenang kan. Bulan 2 saya terpaksa tuan-tuan, terpaksa habaq juga dalam Facebook. Habaq juga dalam Facebook ni. Minta lah siapa nak tolong kita tolong lah. Saya tak ada apa. Yang saya ada lagi pengaruh. Hak tu yang saya tinggal lah. Pak Long, kalau kita tak buat siapa nak buat?
Bukan nak fikir kita nak makan tak makan, yang tu tak ada fikir lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada fikir lah saya makan ke tak. Ustaz ni PKP lagu mana, ustaz ada benda nak makan, tuan-tuan tak ada fikir lah yang tu. Kalau saya tak buat tuan-tuan, kalau saya tak habaq, siapa dia? Kerana saya habaq lagu ni, orang nak fitnah saya, nak burukkan image saya, supaya dengan benda tu bila orang marah saya jadi takut, saya jadi down, saya jadi tak semangat. Tu bukan Ustaz Usang tu. Saya ambil prinsip katak puru, bukan katak pisang. Pak Long cuba tengok katak puru masuk dalam rumah. Kita ambil batang menyapu, kita kai, dia lari ke dia kuih kemur? Katak puru lagi katak lagi kemur. Bukan lagu katak pisang, cuik-cuik sikit dia lompat, sambil lompat dia kencing kat kita. Tu nak bak belum? Nak dakwah bukan mudah. Tuan-tuan kata kitab dakwah lagu Nabi. Tuan-tuan Pak Long, dakwah lagu Nabi bukan nak main ceramah minta ke orang 4,500. Bukan dakwah cara Nabi nak main ceramah minta 2,000. Hang dakwah cara Rasulullah, hang bersiap sedia untuk difitnah. Boleh? Boleh, sila. Nak berdakwah cara Rasulullah, kena bersiap sedia untuk dimaki, untuk dihina, untuk dicerca. Siap sedia. Tu baru dakwah cara Rasulullah. Sebab apa dia? Kita membawa kebenaran. Kebenaran bukan semua orang suka. Pak Long, balik-balik hadis kita ni Pak Long, saya nak pesan, kalau ada di kalangan tuan-tuan yang pernah termakan, masa dulu kot kita tak tahu, duit tu ada tak? Ada, pi ambil lah, pi buat jalan, pi ambil lah buat jamban, pi ambil lah buat landscape, guna. Lepas tu ustaz yang dah saya makan, kumpul balik, tebus balik. Aku dah makan lebih kurang dalam 20,000. Simpan, ambil niat, ya Allah, ni 20,000 duit yang aku pernah makan, duit haram. Aku nak buat keluar balik, tak maulah. Kalau tidak, neraka lah utama baginya, dan dia diharamkan masuk syurga. Dan sabda Nabi SAW lagi. Jam saya awak 8.30. Jam tuan-tuan 8.45 ni, ikut jam saya ke jam tuan-tuan? Ikut jam tuan-tuan lah. Apa kalau mereka tanya apa siapa, abang jam saya silap. 5 minit lagi boleh? Boleh no? Tak apa, dah jawab 5 minit Covid bukan nak main. Dan sabda Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhbi fannaru awlabi. Artinya, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Lambaha, bukan lebah, lebih. Lambaha, kalau kitab saya tu, lambaha. Kalau baca la, lebah, bukan lebah, lebih. Nabi kata, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru awlabi, neraka itulah utama bagi dia. Terjemah mai bahasa kita kubang pasu ni kasak sikit lah. Ni handuk untuk darah benda haram, neraka lah tempat paling sesuai untuk hang. Lebih kurang lagu tu lah. Boleh? Sebab tu elak lah. Dan sabda Nabi SAW, Nabi bersabda lagi, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'ardihi. Barang, artinya, maka barang sesiapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, yang syuhbah, yang syubhat, tak sah haram. Haram wajib kena tinggal. Duk makan menterkedarah benda yang haram, neraka tempat utama bagi dia. Ni syubhat pula. Benda kita ragu-ragu. Bila apa nama Nabi kata, barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhat, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Makna apa dia? Benda syubhat ni tinggal. Kita ni tuan-tuan, duk, yang saya nak cerita mudah lah. Kita nak pergi makan di kedai, satu kedai, mamak ke Hindu ni, kita duk, ni selalu ni, mamak ke Hindu ni. Bini dia kata Hindu abang. Abang tengok bentuk muka mamak dengan muka Hindu ni jauh beza abang, walaupun sama-sama gelar. Tengok cara duk gelek kepala ni, bukan gelek kepala mamak ni bang. Mamak ni India Muslim lah. India Muslim ni tuan-tuan, walaupun dia gelap, kita tengok muka dia ada cahaya. Dia tak betul?
Kita Melayu ni muka cerah, cahaya tak ada, tak guna. Kita tengok cara dia gelek kepala ni. Tapi bismillah ada. Bini dia kata, Allah abang weh bismillah tu pergi beli kat kedai kapet ni berlekat. Satu baru ni, kawan ni dia duk kerja hantar makanan dekat kedai-kedai. Dia telefon saya, dia kata kedai ni ustaz, tokek dia Hindu. Tapi dia berbuat Allah Muhammad, tepi tu dia botok korang dia. Lagu mana? Hang wajib tegur dia. Kita pun dia Hindukan mamak, Hindukan mamak. Cara dia lagu mana? Keluar dia duk makan. Awak hantar makan nasi kandang mati ke? Ha? Kalau siapa yang jaga syubhat ni tuan-tuan? Lagi bagi contoh macam tuan-tuan marah pula. Boleh bagi contoh? Boleh? Saya bagi contoh rokok. Boleh? Ya, tak boleh, tak apalah. Ha? Siapa yang memelihara? Mula boleh kan? Dengar rokok, tak boleh dah. Tak apalah tu tuan-tuan balik ureh ni dah di rumah. Siapa yang memelihara diri dia daripada duk makan benda-benda syubhat ni? Nabi kata Allah akan memelihara dirinya dan agamanya. Yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadat. Itu dia. Nak buat ibadat malas, nak buat ibadat nyegat. Sebab apa? Duk menterkedarah benda yang haram, duk menterkedarah benda yang syubhat. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, ataupun kotoran yang tidak dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang syubhat. Wallahu a'lam. Dia kata nak buat ibadat kena suci daripada segala najis. Sengat najis yang secara zahir kita nampak ataupun najis yang tak nampak. Macam hadas kecil, kita tahu kan kawan ni kentut apa? Tak tahu mangkit duk telapak duk mayang. Tak tahu kata kentut, tak tahu bau ah. Kentut ni kita tak tahu, tak tahu bau ah. Hak bunyi pok-pak tu tak apa. Hak jenis tak bunyi tu. Bunyi begitu ah. Satu surah bau. Dia pun buat tak tahu. Kentut tu pula sambil batuk. Orang kata hang kentut, dia kata aku bukan nak, aku memang aku duk tahan itu bersin. Dia apa mangkit? Kita tak tahu. Betul tak? Mana ada duk selak pungkok, duk basuh pungkok kat tempat wuduk tu. Ambil basuh muka. Ha? Ataupun hadas besar. Oh, ini lagi tak tahu. Kan tengah-tengah mayang rakaat kedua tu imam tuang. Kita pun tengah mayang. Tanya tu imam. Dia pun waladhdallin, baru teringat Allah. Lepas maghrib Ustaz balik bunuh setan. Lepas maghrib Ustaz. Mayang-mayang maghrib dia nak berjaga dah, buka dah Quran, tengok-tengok Cina ni tinggal. Amoy tu nampak-nampak paha dia tak tahan, dia tutup tu imam ni pun tokek tongkat Ali. Balik Ustaz ni, lepas bunuh setan duk makan-makan dengan obam baju mayang. Tak ubah benar sabar sangat lepas Asar. Selalu hak jadi sembahyang subuh. Betul tak? Ni cerita tuan-tuan, cerita betul. Satu masjid depa cerita, tu imam tu dia terlupa mandi hadas. Pagi tu mai jadi imam masjid Jeddah. Sedap baca tu imam muda. Pukul 8.30 bini dia baru Abang mandi tak sembahyang? Doa abang masa subuh. Abang, semalam abang ingat tak bunuh setan? Oh. Lepas tu dia nak habaq lagu mana? Tu imam ni pun tidak hang telefon dah ustaz tanya. Dia pergi umum sebelum mayang Jumaat. Dia cerita betul dia belah balik. Dia pegang mic, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni nak habaq lah, takut tak habaq ni berdosa ni nak habaq. Siapa mayang subuh pergi tadi balik qadha ni no. Saya lupa mandi hadas dah. Saya 2 minggu lepas tu dia pergi ceramah, dia tanya lagu benar. Hak yang tak sah tu imam tu, yang makmum sah semua. Ni saya nak abang, jangan duk cerita malu. Lepas ni kalau jadi Allah jadi gak hang je tak sah, yang lain semua sah. Lainlah semua hak meh yang dua sah tu semua tak meni hadas. Kita berumum, siapa yang mayang subuh dengan saya pagi tadi balik jam apa nak qadha lain nak saya lupa mandi hadas, depa muka kami pun serupa. Hak tu baru tak apa. Ni hang ya, tak ada cerita. Boleh belum? Orang tak tahu.
Hadas kecil orang tak tahu, hadas besar orang tak tahu. Dan dia kata yang makan benda yang haram dan syubhah, yang tu pun kena bertobat buang. Tidak ibadat kita ni, diri kita ni rasa malas untuk melakukan ibadat. Wallahu alam. Yang ketiganya tu kita sambung bulan depan. Tanda apa tuan tu? Apa bilang ni juga? 7. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, ada sikit pengumuman lah. Yang pertama macam biasa tuan-tuan, lepas kuliah nanti tuan-tuan yang dapatkan produk Tok Koko boleh dapatkan di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo RM10, secet RM20. Dan juga tuan-tuan yang mana yang nak menyumbang untuk tabung kebajikan dan pendidikan Ar-Riyadah, macam biasa ada dekat luar sana. Cuma bulan depan saya nak mai, bulan 3 saya nak mai. Saya nak bawa satu kupon untuk majlis berbuka puasa anjuran Ar-Riyadah bulan Ramadan ni. Satu kepala RM50. Dia kata, Ustaz, membuka puasa apa sampai RM50 tu Ustaz? Kepala kereta api ke kepala ikan? Okey, RM50 tu yang pertama tuan-tuan, kita akan buat berbuka puasa macam tuan-tuan duk pahala majlis buka puasa tu. Nabi kata siapa yang menyediakan makanan tu orang berbuka puasa, orang makan makanan tu, pahala puasa orang tu pun dia dapat tanpa Allah Ta'ala kurang sikit pun pahala kawan yang buka puasa tu. Yang kedua, duit tu tuan-tuan, kita nak guna untuk kita nak edak kepada golongan yang memerlukan ni bulan Ramadan ni. Kita bagi barang-barang dapur kat mereka, sebulan mereka duk buka puasa dengan makanan tu, sebulan tu tuan-tuan duk dapat pahala. Yang ketiga, duit tuan-tuan tu juga untuk kita nak wakaf ada dekat 3 tempat pengajian, pusat pengajian. Yang Ramadan ni saya nak pergi wakaf. Ada yang duk tengah buat surau, ada yang duk tengah bangunkan bangunan. Yang tu kita nak buat bulan Ramadan ni. Siapa yang nak join, tuan-tuan boleh bawa duit mai minggu depan, bulan depan. Kupon tu ada. Ustaz, saya 50. Tuan-tuan ada adik kakak apa, ajak-ajak lah buat. Tuan-tuan tak cukup 50, kakak RM10, anak RM10, boleh lah buat 50. Lepas tu tuan-tuan bahagilah maklum lah. Seorang 10 bahagilah, nanti masuk dalam syurga pun bahagilah, duduk seorang sikit. Tak ada masalah, janji masuk. Sebelah kaki pun sebelah. Duduk jinjak lagu tu. Dia nak tak doa, malaikat tibai kaki. Dia tanya awak tibai kaki, malaikat kata seorang sikit lah dia kata. Kan? Tak apa. Dia bagi satu papan kuda tu, maknanya pakai duduk tak bungkuk orang sikit kan. Dengan duk terjun masuk dalam neraka sudah. Bulan 4 saya nak mai. Bulan 4 saya nak jual wakaf. Bulan 3 ni kupon. Bulan 4 wakaf. Wakaf saya nak bangunkan satu surau dekat surau Mahat Tafih, cawangan Ar-Riyadah di Al-Ustaz. Satu Mahat Tafih tu tuan-tuan teruk sangat duk tengok. Satu Mahat Tafih tu tak apa selesa nak duduk. Budak-budak dia nak mengaji pun duduk kat bawah rumah. Kepala dia sangkut rumah lama orang wakaf. Rumah orang tua-tua dulu kan, nenek tangga tu bawah tu. Mereka tengok tak apa sesuai. Lepas tu ada orang wakaf kat saya tanah depan tu. Di saya bincang baru ni, tahfiz tu pun saya tengok la yamutu wa la yahya. Tahu tak tu? La yamutu wa la yahya. Tak bermutu sebab tak ada biaya. Saya pergi tengok mak tahfiz tu, kesian. Saya tak apalah, saya kata saya tolonglah. Itu yang saya duk cerita tu, tolonglah. Lepas tu ada pula orang wakaf kat saya tanah depan tu sikit. Jadi saya nak buat surau dekat tu. Budak-budak ni akan guna surau tu. Dan di samping orang ramai pun akan mai duk mengaji di surau tu. Tak banyak, dalam kita nak buat tu lebih kurang dalam 100,000 lebih lah. Saya nak buat mai sijil wakaf tu jual pada bulan 4. Ni saya habaq awal-awal kok tuan-tuan pun nak ikut jejak langkah saya, nak pergi kedai pajak, gadai apa semua boleh lah. Ada 2 bulan lagi ni. Kalau habaq seminggu kok tak ada, PKP ni habaq awal-awal. Tuan-tuan buat mai lah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf banyak-banyak, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma kashif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma la yashbuhu ahadun ghairuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa ibu kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, anak-anak kami, isteri kami, suami kami ya Allah, dan ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya diri kami ini banyak dosa ya Allah, tetapi kami tidak lupa bahawa pengampunan-Mu itu melangit luas ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kalangan kami ini ada hajat-hajat yang kami ingin pohon dan kami ingin minta padamu ya Allah, dengan keberkatan majlis ilmu yang kami duduk ni ya Allah, dengan perkumpulan orang-orang yang saleh ini ya Allah, tunailah segala hajat-hajat kami ya Allah. Hajat kami sangat banyak, Engkau lah yang maha menunaikan segala hajat-hajat hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami menjadi tentera-tentera agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami untuk membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah harta kami untuk membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau luluskanlah kami dalam ujian kehidupan ini ya Allah. Ada yang berat, ada yang ringan ya Allah. Jadikanlah ujian itu sebagai pahala untuk kami ya Allah. Jadikanlah ujian itu sebagai penghapusan dosa untuk kami ya Allah. Jadikanlah juga ujian itu sebagai asbab kami masuk ke dalam syurga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah wabak coronavirus ini ya Allah daripada muka bumi ini ya Allah. Sejak datangnya wabak ini ya Allah, kehidupan kami berbeza ya Allah. Ibadah kami menjadi sukar ya Allah. Surau dan masjid selalu ditutup ya Allah. Ada di kalangan kami yang sakit dan telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabak ini dengan keadaan segera ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.